Alright guys, aku akan sambung untuk part 2 KKN di Desa Penari. Selepas Bima dengan Nur balik ke tempat penginapan diorang, jadi hanya tinggal 4 orang je yang ikut Pak Prabu mengelilingi desa tu. Mereka berempat bersama dengan Pak Prabu sampailah ke satu tempat yang sangat menakutkan, iaitu Tipak Talas. Dan Pak Prabu menasihatkan pada diorang jangan ada siapa-siapa pun yang pergi ke tapak tu. Tapi Ayu ni dia rasa macam curiga lah, dia rasa tertanya-tanya kenapa tak boleh pergi kan. Lepas tu Pak Prabu pun diam lama tau sebelum Pak Prabu cakap yang tempat tu adalah hutan belantara. Andai kata kalau diorang ni masuk ke dalam hutan tu, lepas tu hilang ke, sesat ke, so macam mana nak cari kan? Jadi Pak Prabu pun cakap macam tu. Tapi Widya ni dia rasa macam jawapan Pak Prabu tu tengah cover something tau. Macam itu adalah bukan jawapan yang sebenarnya. Dan petang tu Widya minta Noh temankan dia pergi mandi tau. Jadi pada masa tu Noh ni macam dia malas lah nak keluar pergi mandi kan. Tapi disebabkan dia rasa yang dia tak mandi lagi daripada hari pertama dia datang dekat situ, jadi dia pun bersetuju dengan syarat dia dulu yang mandi. Kalau korang nak tahu, bilik air dia ni bukan dekat dalam rumah tau. Bilik air ni dekat luar rumah. Sebab tu lah Widya ni minta Noh temankan dia pergi mandi. Dan akhirnya diorang sampai juga dekat sinden. Sinden tu adalah kolam. Tapi diorang bukannya mandi dekat kolam yang open air yang terbuka tu. Diorang adalah satu bilik yang diorang masuk dan diorang mandi dekat dalam bilik yang bertutup tu lah. Seperti yang dijanjikan, Noh pun masuk dulu ke dalam bilik air tu untuk mandi. Masa dia masuk ke dalam bilik air tu, dia terbau satu bau yang sangat hamis, macam bau daging busuk. Tapi Noh cuba untuk memahami sebab bilik air tu pun dah lama orang tak guna kan. Dan bila dia tengok dalam bilik air tu, tempat yang dia pijak tu pun bukan yang dah ada simen, tapi daripada tanah lagi. Dan kiri kanan dia tu dipenuhi dengan lumut. Tanpa berlengah lagi, Noh pun membilas badan dia dengan air kan. Tapi masa dia bilas badan dia tu, dia rasa macam ada sesuatu yang ada dekat badan dia tau. Dia rasa macam ada satu benda-benda melekat dekat badan dia. Lepas tu bila dia tengok dekat dalam kolam tu, air tu dipenuhi dengan rambut. Apa lagi, Noh pun teruslah terkejut kan bila dah nampak ada banyak gila rambut kat dalam kolam tu. Jadi dia pun perlahan-lahan mengundurkan diri dia. Lepas tu dia pun pergi dekat pintu dan dia cuba untuk buka pintu tu. Tapi dia rasa macam ada orang tahan pintu tu daripada luar. Jadi dia tak dapat buka lah pintu tu. Jadi Noh pun menjerit-jerit. Noh pun sebutlah, Widya buka pintu tu sampai dia ketuk-ketuk pintu tu kan. Tapi Widya tak jawab pun bila dia panggil macam tu. Dan selepas tu Noh perasan yang ada satu lembaga hitam dekat belakang dia tu berdiri sangat-sangat tinggi sampai ketinggian dia tu mencecah bumbung bilik air tu. Dan sebenarnya dekat luar bilik air, Widya terdengar air bilasan. Maknanya dia tahulah yang masa tu Noh tu tengah mandi kan. Tiba-tiba masa dia memerhatikan sekeliling tempat tu, dia terbau kemenyan dekat tempat dia berdiri. Dan dia cuba mencari kat mana asalnya bau kemenyan tu kan. Bila dia perhatikan, dia perasan pada satu pokok dekat situ ada kemenyan tu baru dibakar. Masa tu Widya rasa takut lah kan. Lepas tu dia pun cepat-cepat mendekati bilik air yang Noh tengah guna tu. Dan masa tu dia dah tak dengar dah yang Noh ni mandi tau. Kira macam sunyi lah macam tu. Dan Widya pun cepat-cepat lah ketuk pintu bilik air tu kan. Dia kata no macam tu. Tapi tak ada jawapan pun daripada Noh. Kiranya senyap macam tu je. Jadi dia rasa macam pelik lah. Dan dia terus menerus panggil no macam tu kan. Masa Widya seebok panggil nama Noh tu, tiba-tiba dia terdengar macam ada suara orang menyanyi dalam bahasa Jawa. Dan suara dia tu sangat-sangat lembut macam seorang biduan. Tapi Widya tak tahu dalam masa yang sama waktu tu Noh tengah ketakutan sebab ialah ada lembaga hitam dekat belakang dia kan. Jadi dia pun beristighfar banyak-banyak. Dia pejamkan mata dia dan tangan dia tu mencapai batu dekat tanah. Dia ambil batu tu, lepas tu dia pun baling dekat lembaga tu sambil mengucap dan berdoa. Dan selepas tu lembaga tu pun hilang. Masa Widya sibuk mengetuk-ngetuk pintu tu sambil menolak-nolak dengan kuat, lepas tu pintu tu terbuka dengan sendirinya. Dan pada waktu tu Widya dengan Noh ni berpandangan. Masa tu Noh tengok wajah Widya ni penuh dengan ekspresi panik tau. Lepas tu Noh terus tanya pada Widya, kenapa Wid? Lepas tu Widya pun katalah tak ada apa-apalah. Lepas tu Noh pun suruh Widya cepat-cepat mandilah sebab dah nak malam kan.
Masa tu Widya ni dia macam nak memperkatakan sesuatu pada Noh tau, tapi benda tu tak kesampaian dan akhirnya dia matikan niat dia tu. Dan Widya pun masuk ke dalam bilik air untuk mandi. Masa Widya nak mandi, tiba-tiba dia terdengar suara nyanyian seseorang tau. Dan masa dia terdengar suara nyanyian tu, dia terperasankan ada satu sosok tubuh wanita yang sangat-sangat cantik, tapi Widya tak tahu siapa orang tu. Manakala pula pada masa yang sama, Noh daripada luar bilik air, dia terdengar macam ada orang nyanyi dekat dalam bilik air tau. Widya terdengar suara nyanyian tu daripada luar bilik air. So dia ingat Noh yang tengah menyanyi. Dan Noh pula tertanya-tanya siapa pula lain menyanyi ni kan. Jadi dia pun dengan rasa curiga tu, dia pun pergi mengendap dekat satu lubang dan dia cuba untuk tengok dekat dalam bilik air tu. Masa dia tengok dalam bilik air tu, dia rasa sangat-sangat terkejut sebab dia ternampak perempuan yang sama. Masa dia on the way nak pergi dekat desa tu kan, dia ada nampak ada perempuan menari dekat atas batu tu kan. Perempuan yang sama dia nampak dekat dalam bilik air tu. Jadi dia terkejut lah. Dia tak nampak Widya, tapi dia nampak perempuan tu yang sedang mandi. Dan masa dia melihat perempuan tu dekat situ tengah mandi tu, dan perempuan tu macam tahu yang Noh ni tengah pandang dia. Lepas tu perempuan tu pun pandang dekat Noh sambil tersenyum dan berjalan menuju ke pintu. Bila pintu terbuka aje, tiba-tiba ada muka Widya. Dan Widya pandang dia dengan muka yang sangat bingung. Sebab Widya tak tahu kenapa Noh tiba-tiba pandang dia macam tu kan. Masa dalam perjalanan pulang menuju ke bilik dia orang, Widya ni dia pandang je Noh tau, sebab dia macam nak tanya something lah kan. Tapi Noh pada waktu tu dia tak layan langsung soalan daripada Widya sebab dia terfikir tau apa yang dia nampak tadi tu. Lepas tu dia terfikir lah, petanda ni menunjukkan yang Widya ni dalam bahaya ke ataupun diri dia yang dalam bahaya. Selepas solat Isyak, Noh pun cakap dekat Ayu dengan Widya yang dia nak pergi jumpa dengan Pak Prabu atas alasan projek dia tu. Jadi Ayu pun cakap dekat Noh yang dia nak temankan Noh pergi jumpa Pak Prabu kan. Tapi Noh cakap tak payahlah, biar dia pergi seorang. Sebenarnya Noh nak pergi jumpa dengan Pak Prabu bukan atas alasan projek, tapi sebab dia nak tanya something dekat Pak Prabu tentang apa yang dah berlaku dekat desa tu. Dan dia mesti nak jumpa dengan Pak Prabu malam ni sebab dia ikut kata hati dia macam ada sesuatu yang membisik-bisik supaya dia pergi jumpa dengan Pak Prabu malam tu juga. Dan bila dia sampai je, dia tengok Pak Prabu tu seolah-olah macam dah menunggu dia, macam dah tahu dia akan datang tau. Dan Noh perasan ada seorang lelaki bersama dengan Pak Prabu tengah duduk jugalah dekat situ. Jadinya Pak Prabu pun menjemput Noh duduk. Masa Noh duduk, Noh terpandangkan ada 3 cawan kopi dekat situ. Jadi dia pun tertanyalah, satu lagi kopi ni untuk siapa kan. Dan lelaki tadi yang ada dengan Pak Prabu tadi tu, dia pun tersenyum sambil pandang Noh, macam seolah-olah dia dah kenal Noh ni siapa. Bila je Noh tanya soalan tu, lelaki tu pun jawab, kopi ni untuk kamu mbak yang cantik. Maksudnya cik yang cantik lah kan, kata lelaki tu. Dan lelaki tu adalah Mbah Buyut. Noh segera minta maaf sebab dia tak minum kopi. Cumanya Mbah Buyut kata tak baik tolak pelawaan tuan rumah. Tak apalah, try dulu minum kopi ni kan. Lepas tu Noh pun bersetuju. Noh pun cubalah untuk minum kopi tu. Masa Noh minum kopi tu, dia rasa kopi tu aroma dia wangi dan kopi dia sangat-sangat manis. Rasa macam memang sedap lah kopi ni kan. Selalunya kalau kita minum kopi, mestilah kita ada rasa macam sebut-sebut kopi terasa dekat lidah kita. Tapi bila Noh minum kopi tu, dia tak rasa pun ada sebut kopi. Dia rasa kopi tu smooth je, kopi tu sedap je. Walaupun bila dia tengok kopi tu memang kopi yang sangat pekat lah. Cumanya kopi tu tak pahit, kopi tu manis. Lepas tu Mbah Buyut pun tanya, macam mana rasa kopi tu? Lepas tu Noh pun katalah, enak. Dia kata kopi tu sedap. Dan selepas tu Mbah Buyut pun kata, okey, jadi sekarang kamu ceritakan kenapa kamu datang kat sini. Lepas tu Noh pun cakap dia nak tanya sesuatu dengan Pak Prabu. Dan Noh pun cakap lah yang dia ni ada satu lembaga hitam selalu ikut dia kat mana saja dia pergi kan. Dia rasa sangat takut lah. Jadi dia kata dia nak minta maaf andai kata dia ada buat satu kesalahan menyebabkan benda tu selalu ikut dia dan membuatkan orang dekat desa tu tak selesa ke apa ke. Dia nak minta maaf. Lepas tu Pak Prabu pun cakap, nak, ini bukan salah kamu, tapi alasannya disebabkan ada benda yang ikut Noh ni. Sebab dia membawa sesuatu daripada luar masuk ke dalam desa tu. Tapi Noh ni dia rasa terkejut lah. Dia rasa macam
apa yang Pak Prabu cuba sampaikan kan. Jadi dia kata saya tak mengerti apa maksud Pak Prabu. Selepas tu Mbak Buyut pun cakap yang sebenarnya Noh ni ada yang menjaga. Noh pun terkejut lah. Lepas tu Noh cakap lah, saya menjaga, minta maaf tapi saya memang tak faham. Noh cakap macam tu. Dan selepas tu Mbak Buyut dengan Pak Prabu menyuruh Noh datang keesokan harinya. Noh pun ikutlah cakap Pak Prabu dengan Mbak Buyut kan. Dia pun baliklah ke tempat penginapan dia tu. Masa Noh sampai je dekat rumah, dia ternampak Widya ni seperti menunggu dia tau. Lepas tu bila dia masuk je, Widya terus tanya, Noh pergi mana kan? Kenapa Noh tak minta Widya temankan dia nak keluar apa semua. Lepas tu Noh tak nak cerita apa-apa pun dekat Widya ataupun kawan-kawan yang lain sebab dia tak nak ada siapa-siapa pun yang terlibat dan nanti akan timbul masalah. Jadi Noh terus pergi masuk ke dalam bilik dan tidur. Selepas Noh dah tidur, tinggal Ayu dengan Widya je yang masih lagi berjaga untuk menyelesaikan progres projek dia orang esok hari. Dan pada waktu tu Widya ni dia teringatkan peristiwa petang tadi yang berlaku masa dia tengah mandi dalam bilik Ayu tu kan. Dia nak cerita dekat Ayu tapi dia tahu Ayu mesti tak percaya. Jadi dia pun matikan niat dia. Masa mereka berdua tengah buat kerja, tiba-tiba Ayu ni dia ada ceritakan sesuatu dekat Widya yang membuatkan Widya rasa cerita tu sangat menarik. Sebabnya Ayu bagi tahu dekat Widya, masa Ayu dengan Bima nak menjalankan projek, jadi diorang pun carilah tempat. Jadi diorang pun pusinglah dekat desa tu. Masa diorang pusing dekat desa tu, tiba-tiba diorang nampak tapak tilas. Dan dekat situ ada satu bangunan yang dah lama. Widya ni dia terdiam tau. Lepas tu dia macam cuba untuk proses lah ayat Ayu ni kan. Widya pun cakap lah, bukan ke kita dah dilarang pergi dekat situ? Jadi Ayu pun cepat-cepat bela diri dia. Dan dia cakap, bukan aku. Yang ajak tu Bima. Bima cakap dia ternampak ada satu perempuan cantik. Dan dia pun ikut perempuan tu. Tapi bila dia pergi ikut dan sampai dekat situ, dia tengok sebenarnya tak ada siapa-siapa pun. Tapi kau tetap pergi dekat sana. Widya cakap macam tu dekat Ayu. Lepas tu Ayu pun macam nak marah lah. Ayu cakap lah kau ni, kalau aku tak pergi ikut Bima, kalau Bima hilang dekat situ macam mana? Jadi diorang punya perbualan berhenti dekat situ. Tapi Widya ni dia dah rasa macam tak sedap hati tau. Sebab sejak dia datang dekat desa tu, dia rasa macam semuanya kacau bilau. Disebabkan dah lewat malam, jadinya Ayu dengan Widya ni pun nak masuk tidur. Masa Ayu dah baring sebelah Noh, dan Widya pun masa tu dah bersiap-siap dah nak tidur lah kan. Tiba-tiba dia terdengar derap kaki seseorang tengah berjalan. Dan masa tu Noh pun pandang dan dia ternampak bayang Noh tengah berjalan keluar daripada bilik. Widya pun terfikir, nak kejutkan Ayu ke tak Lepas tu dia fikir-fikir, tak payahlah. Jadi dia pun keluar daripada bilik tu dan ikut langkah Noh. Dan malam tu dah gelap gelita lah. Jadi owner rumah tu pun yang tumpangkan dia orang tu pun dah tidur dengan nyenyak. Widya perasan dekat depan dia tu, pintu rumah dah terbuka dengan luas tau. Jadi perlahan-lahan Widya pun mendekati pintu tu. Dan malam tu memang gelap gila. Memang sangat-sangat gelap, berbeza dengan malam-malam sebelumnya. Dan pokok-pokok tu kelihatan lebih besar daripada yang sepatutnya. Dah lah malam gelap, lepas tu sunyi lagi kan. Jadi mata Widya ni melilau-lilau mencari mana Noh. Masa dia mencari-cari mana Noh tu, dia ternampak Noh dekat depan dia. Masa tu Noh tengah berdiri dekat depan rumah. Dan masa tu juga Noh ni dia tengah menari. Dan menari dia tu sangat-sangat cantik tau. Masa tu Noh menari macam orang yang sangat profesional. Tapi Widya ni dia terkejut lah. Sebab dia tak pernah tengok Noh menari macam tu kan. Jadi dia perlahan-lahan mendekati Noh. Jadi Widya pun panggil Noh. Tapi Noh ni seolah-olah macam tak dengar dia panggil tau. Dan dia masih lagi menari tanpa berhenti. Tapi pada waktu yang sama, mata Noh ni asyik sangat pandang dekat Widya. Pandangan dia tu menakutkan dan bulu roma Widya pun meremang. Dan pada waktu yang sama, Widya terdengar bunyi gamelan tau. Jadi Noh ni dia menari mengikut alunan gamelan tu lah. Widya ni dia rasa macam nak melarikan diri daripada tempat tu sebab dia rasa takut kan. Tapi Noh ni dia macam menghalang langkah Widya tau. Masa dia menari tu, dia menari macam menggila lah, macam menari yang sangat serius dan dengan senyuman ganjil dekat bibir dia tu.
Disebabkan Widya berasa sangat-sangat takut, jadi Widya pun berteriaklah dekat Noh. Cakap, Noh, berhenti kan. Lepas tu pada waktu tu jugalah muka Noh ni berubah menakutkan. Muka Noh ni berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Dengan mata dia yang tajam tu, yang hampir keseluruhan dia hitam, pandang dekat Widya dan membuatkan Widya ni menjerit sekuat-kuatnya.